Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Seterusnya kita mulakan juga kumpulan Ahbab Mustafa Kuala Lumpur. Seterusnya kepada sedang hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita hadir dalam majlis yang cukup istimewa, majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijri bersamaan 2022 Masihi di Surah Putra Al-Amin, yang mana saya kira sambutan yang kita lakukan sahabat tahun berlangsung di surau ini, dan insya-Allah kita teruskan pada malam ini dengan sambutan majlis Maulid ini yang kita ingat pun cuti ya, musim cuti ni orang balik cuti, sambut Maulid di kampung mungkin, cuti panjang, dan alhamdulillah Allah Taala pilih kita untuk sama-sama hadir dalam majlis ini insya-Allah. Dan saya kira kita mulakan majlis kita dengan bacaan qasidah yang akan dipimpin oleh Tuan Ahbab Mustafa insya-Allah. Dan Habib insya-Allah kita minta Habib untuk buka majlis kita insya-Allah pada malam ini. Falyatafadhal ma'jur. البدر الله تعالى ينبذ العارفين لفقه المحدثين والناصر واليقين. ثم إلى العلماء العاملين أولياء والصالحين ووالدين حاضرين ومشايخهم أجمعين. الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغت الوسيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي مصعب بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن المشايخ. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد،
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي يا عليه وسلم السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زائد الأنبياء أتقى الأنبياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغفار السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغفار السلام على المتوجه بالكرامة السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله InsyaAllah tuan-tuan, saya pun kepada yang berusaha Fadil Ustaz Haji Zakaria bin Usman untuk menyampaikan ucapan haluan kepada malam ini. Falyatafadhal mansyura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih Ustaz Amirul Aqif bin Haji Ismail, pengurusi majlis, yang berbahagia Datuk Haji Abdah bin Alif,
penasihat Jabatan Kuasa Surau Putra Al-Amin, tetamu kita yang dimuliakan Habib Najmuddin Usman Al-Khalid, dan Al-Fadhil Ustaz Zulramli Razali Al-Jalantuti, dan kumpulan qasidah kita pada malam ini Ahbabul Mustafa KL Kuala Lumpur, seterusnya ahli-ahli Jabatan Kuasa Surau, tetamu-tetamu jemputan, muslimin, muslimat. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah rasa kasih dan sayang kita kepada Rasul junjungan besar Nabi Muhammad SAW bertambah dan sentiasa berterusan. Alhamdulillah, seperti yang dirancang kita setiap tahun, setiap masa, setiap keadaan-keadaan yang mengizinkan untuk kita menganjurkan majlis bagi meningkatkan rasa kasih, rasa sayang, rasa rindu kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih lagi ketika kita berada dalam bulan Rabiul Awal setiap tahun, di mana-mana sahaja kita akan diperingatkan dengan kisah ataupun sumbangan ataupun jasa yang begitu besar yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memungkinkan kita berakidah dengan akidah yang sahih dan kita beramal dengan amalan yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan ini dapat meningkatkan lagi rasa kasih dan sayang kita kepada baginda. Kita sentiasa mendengar dan kita sentiasa diingati dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik, di mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman di antara kamu sehinggalah dia lebih kasih kepada aku, mengatasi kasih dan sayangnya kepada anak-anaknya, dan melebihi kasih dan sayangnya kepada kedua orang tuanya dan manusia seluruhnya. Tuan-tuan, puan-puan, kita mendengar hadis ini, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kita tidak beriman ataupun tidak sempurna keimanan kita selagi mana kita tidak meletakkan Rasul di dalam hati kita, itu kita kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatasi kasih kita kepada anak-anak kita, mengatasi kasih kita kepada kedua ibu bapa kita, kepada pasangan hidup kita suami istri, kepada manusia seluruhnya. Kita berfikir tentang hadis ini, bagaimanakah kita boleh menjadikan perasaan kasih dan sayang kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak pernah bertemu secara fizikal, yang kita tidak pernah melihat keadaan tubuh badannya, yang kita tidak pernah merasai perik jerih pengorbanan yang dilakukan, berbanding kita bertemu dengan mak dan ayah kita yang mungkin kita berada dalam kandungan ibu kita, kita menyusu dengan ibu kita, kita membesar di samping ayah kita, kita membesar dengan adik-beradik kita, mungkin melahirkan perasaan kasih dan sayang kita kepada mak dan ayah. Sebulan kita tak dapat balik ke kampung untuk bertemu dengan mak dan ayah, kita rasa rindu, kita rasa tak boleh duduk, kita rasa tak boleh nak buat kerja. Sehingga kan ada orang dalam tempoh perintah kawalan pergerakan dulu, dia nak jumpa dengan mak dan ayah keluarga di kampung, dia sanggup memberi pelbagai alasan, pergi ke balai polis, pergi jumpa polis, minta surat, walaupun dengan alasan yang pelbagai. Sebab apa? Sebab kerana rindu dan kasih kepada mak dan ayah di kampung. Begitulah kita dengan rindu dan kasih kepada anak-anak kita. Ada orang hantar anak masuk ke asrama penuh, dan tak jumpa seminggu, rasa dah rindu, rasa kasih.
Tak jumpa 2 minggu, rasa makan pun tak lalu, bercakap, bercerita, tak bertemu dengan anaknya yang biasa duduk makan bersama, tidur bersama, berada di rumah yang sama. Bila anak masuk dalam asrama, kita rasa rindu, rasa sayang, rasa tak boleh, rasa tak sempurna kehidupan kita ini. Begitulah perasaan rindu dan kasih kita kepada orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Nabi SAW yang berpesan kepada kita supaya tak sempurna iman kita kalau perasaan rindu dan kasih kepada baginda itu tidak melebihi sebagaimana perasaan kasih dan sayang kita kepada orang yang berada dengan diri kita. Lalu kita tanyalah kepada diri kita masing-masing, adakah kita kasih kepada Rasulullah itu? Mengatasi kasihnya kita kepada mak ayah kita, mengatasi kasihnya kita kepada anak-anak kita, kita jawab dengan keimanan kita masing-masing. Kata para ulama, seorang manusia dia akan kasih kepada manusia 2 asbab. Sebab yang pertama, kerana jasa dan pengorbanan seseorangnya kepada kita, maka kita akan suka dan kasih kepada dirinya. Sebab yang kedua, kerana seseorang itu mempunyai akhlak yang mulia dan akhlak yang baik, kita suka kepada dia. Lalu kita ukur dengan perasaan kasih dan sayang kepada Rasulullah. Pertama, jasa dan pengorbanan. Kita tahu jasa pengorbanan mak dan ayah begitu besar, sehingga Rasul pun berpesan bahawa sayang kepada ibu, sayang kepada ibu, sayang kepada ibu, sayang kepada ayah. Kerana apa? Pengorbanan mereka yang sangat besar. Pengorbanan Rasulullah SAW mengatasi pengorbanan mak dan ayah kita, pengorbanan pasangan hidup kita, suami isteri, pengorbanan adik-beradik kita, pengorbanan rakan karib kita, mengatasi segala-gala. Asbab Rasulullah SAW yang berdakwah, mempertaruhkan jiwa dan raganya, mempertaruhkan tubuh badannya, mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan darah dagingnya, semata-mata nak melihat generasi umatnya ini beriman dan mempunyai, beramal dengan sifat-sifat mukmin yang sebenar-benarnya. Perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang tidak dapat dibawa oleh ibu bapa, anak beranak, adik-beradik dan seumpama dengan. Kita lihat pengorbanan dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya di hari akhirat kelak, di mana semua orang akan lari daripada orang-orang yang lain, tetapi Nabi SAW seorang yang akan menunggu umatnya di pintu syurga bagi memastikan umatnya dapat masuk ke dalam syurga semuanya. Barulah baginda SAW akan masuk ke dalam syurga. Pada hari yang yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari tersebut, hari akhirat ini, semua orang lari daripada semua orang, lari daripada saudara maranya, tak mau bertemu dengan saudara maranya. Wa ummihi wa abihi, lari daripada ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, lari daripada pasangan hidupnya dan anak pinaknya, tidak mau ambil tahu, tak mau bertemu, tidak mau berjumpa. Ikul yaum apa? Yauma izin sya'nu yughni. Pada hari tersebut semua orang sibuk dengan urusan dia masing-masing. Takut berjumpa dengan orang tu akan minta balik. Kerana atas muka bumi dulu dia telah melakukan penganiayaan, pengabaian tanggungjawab dan sebagainya. Dia tuntut pada mak dan ayah. Mak dan ayah dulu tak pernah didik saya, hari ini saya minta tuntut balik. Nak tuntut dengan apa? Dengan pahala. Habis pahala diberi, diambilkan dosa pula. Orang yang kita aniaya, orang yang kita abaikan tanggungjawab, diberikan kepada diri kita. Tapi Nabi Muhammad SAW satu-satunya orang yang mencari umatnya. Di manakah umatku? Di manakah umatku? Dan baginda akan memberi syafaat semungkin, sebanyak mungkin bagi menyelamatkan umatnya daripada api neraka. Tidak layakkah seseorang yang begitu besar jasa dan pengorbanannya ini untuk kita kasih dan kita sayang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata ulama, seseorang itu akan dikasihi oleh seseorang dengan akhlaknya yang mulia.
Kita suka seorang yang baik budi pekerti, orang yang tidak sombong kita suka. Orang yang pemurah macam Datuk Abdul kita suka. Kalau orang yang kedengkut, kita malah nak kawan, nak jemput mai ke surau, malah dah. Kan? Orang yang suka bercakap besar, bercakap tipu, bercakap bohong, jumpa, malah nak jumpa. Kan? Tapi kalau orang yang tawadhu, orang yang jujur, berbudi pekerti, kita sayang kepada dia. Kita suka nak jumpa dia. Sebab itu kita jemput Habib. Najmuddin, kita jemput Habib Zuramli pada malam ini. Kan bersama-sama dengan kita sebab kita suka atas nasihat, atas wasiat, atas tausiah yang mereka berikan. Mudah-mudahan dia dapat mendekatkan diri kita, mengingatkan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling agung, yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi SAW. Sebagaimana Aisyah kata, karena khuluqul Quran, akhlak Nabi ini adalah Al-Quran. Wa ma arsalna innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Semuanya aku diutuskan untuk memperbaiki akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia di kalangan umat. Jadi bagaimana kita nak tahu akhlak Rasulullah? Kita kena mendengar tausiah-tausiah daripada Ustaz. Kita kena membaca, kita mengikuti hadis, duduk dalam majlis-majlis ilmu dan seumpama. Kalau kita mengikuti hadis Nabi, bagaimana akhlak Nabi SAW, kita akan lebih rasa kasih dan tidak ada manusia yang layak kita kasih melainkan kepada Nabi SAW. Kalau kita melihat bagaimana akhlak Nabi terhadap makanan sahaja, kan kita sudah tidak mampu nak menandingi akhlak Rasulullah. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, muttafaqun alaih, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Abu Hurairah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan, tidak pernah memberi komentar kepada makanan qat seumur hidupnya. Ini istahahu akalahu, kalau dia suka dia makan, wa in karihahu tarakahu, kalau dia tak suka dia tinggal. Dia tak akan kata makanan ini tak sedap, makanan ini terlalu masin, makanan ini tawar, makanan ini masam, makanan ini panas, makanan ini sejuk. Kan? Kita pernah tak Tuan Haji? Tak memberi komentar kepada makanan. Sehari mungkin bolehlah kita tahan, kan? Sempena Maulid Rasul ni kita tak beri komentar lah pada makanannya. Keraslah daging ni. Sehari mungkin boleh. 2 hari mungkin boleh. Seminggu mungkin boleh. Tapi sebulan kita tak mampu. Sebab ramai Ustaz Zul Ramli, orang hantar nasi Arab. Ustaz Zul tolong bagi review sikit. Ustaz Zul pun cerita dagingnya agak liat sikit, kena rebus lebih lama, kan? Garamnya kurang, kan? Hari ini suka orang memberi komentar dalam media sosial apa semua. Orang suka memberi komentar. Nabi SAW tidak pernah memberi komentar. Kalau kita lihat akhlak Nabi dalam soal makan sekalipun, kita rasa inilah orang yang selayaknya kita ingat, selayaknya kita rasa nak bertemu dengan baginda SAW. Adakah salah bagi kita makan masin manis makanan itu? Tak salah. Tetapi akhlak Nabi dalam soal perkara yang remeh begitu, dia tak pernah memberi komentar. Kalau Aisyah masak, dia masin lebih sikit, macam mana Aisyah nak, bagaimana Rasulullah nak bagi tahu pada Aisyah? Adakah Aisyah makanan ni masin sangat, aku tak suka buat lain? Tidak. Kita pernah mendengar bagaimana Rasulullah SAW bila dia nak komen pada makanan itu, dia panggil Aisyah, ya Umairah, kita sudah lama tak makan bersama, mari kita makan bersama. Aku suap kamu, kamu suap aku. Bila Rasulullah suap kepada Aisyah, lalu Aisyah tahu yang Rasulullah nak bagi tahu makanan ini tak sesuai dengan selera Rasulullah SAW. Aisyah cepat-cepat ambil makanan itu dan sediakan, ubahkan dia bagi rasa mengikut apa yang Rasulullah SAW biar. Ada suatu hari sahabat minta Rasulullah memberi komentar kepada makanan. Rasulullah memilih satu perkataan yang sangat istimewa apabila Rasulullah diminta memberi komentar. Hadis yang diceritakan oleh Abdullah
Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas menceritakan bagaimana satu hari Rasulullah bersama Khalid Al-Walid, saifun min suyufillah, dihidangkan suatu makanan di rumah Maimunah, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Rasulullah apabila dihidangkan dengan suatu makanan akan diceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini masakan ini, masakan ini, masakan ini, menu ini, menu ini. Tapi pada hari itu pembantu Maimunah tidak menceritakan apa itu makanan itu. Rasulullah dah siap-siap nak makan dah. Khalid Al-Walid dah makan dah. Tengah lapar, Khalid Al-Walid dah makan. Rasulullah pun nak makan, maka Maimunah kata ceritakan pada Rasulullah apakah hidangan pada hari ini. Kata pembantu itu, hidangan pada hari ini adalah dok, asam pedas. Itulah dok. Tahu dok? Tahu tak? Dok? Pak kami apa biawak padang pasir? Dok. Mungkin ada di Ustaz Zul duduk di Mesir dulu, dia mungkin pernah makan atau kan? Ada jual jadi gila pula jual dog kan? Dan kita di Malaysia ni tidak ada dog. Dog ni rupa bentuk dia seram sikit lah. Dia macam dinosaur tu, dia punya muka gigi dia tu kan. Rupa dia macam biawak, tapi tak boleh terjemah seperti biawak kan. Takut orang kata ni hadis Nabi makan biawak, nanti ada orang tangkap biawak makan biawak pula, nanti susah kan. Jadi dihidangkan pada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tak jadi nak makan dog itu. Rasulullah berhenti. Khalid Al-Walid yang melihat kepada Rasulullah tak makan itu, lalu Rasulullah Khalid Al-Walid bertanya pada Rasulullah, "Aharamun hadza ya Rasulullah?" Rasulullah tak makan ni, haramkah makanan ini? Khalid Al-Walid bertanya pada Rasulullah, dan kita lihat bagaimana ketika ini Rasulullah diminta untuk memberi komentar kepada makanan yang dihidangkan kepada dia. Apa jawapan yang dipilih oleh Rasulullah? Sangat mulia, sehingga kan orang yang menghidang pun tak rasa sakit hati, tak rasa kecil hati, sebab Rasulullah tak sudi menjamah hidangan yang dihidangkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Makanan ini tidak ada di kampungku dan aku tidak biasa memakan. Kan, cuba hari ini Ustaz Zuramli dengan Habib mari kan. Sepatutnya dalam hati ini mungkin ada kambing, potong kambing kan. Tiba-tiba tak ada kambing, ada tok je Ustaz kan. Sampai hati Ustaz Zakaria jemput dengan kubang hijau. Kan, jamu tok saja. Tak patut betul. Mungkin kita rasa selayaknya kita makan makanan yang istimewa. Sebab Rasulullah. Dan tapi Rasulullah SAW memilih satu perkataan yang sangat tidak mengguris hati orang yang menghidangkan makanan, dan Rasulullah tidak mencela makanan tersebut. Hanya Rasulullah memilih, kata, aku di kampungku tidak ada makanan seperti ini dan aku tidak biasa memakannya. Kamu makanlah. Khalid Al-Walid makan. Dan ini adalah merupakan akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita lihat kepada akhlak dalam soal makanan sahaja, Rasulullah tak pernah memberi komentar kepada makanan. Bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, sepanjang usianya tak pernah memberi komentar kepada makanan. Kalau dapat makanan free di surau ini, apa surau sedia makanan? Tak rasa apa kan? Tambah lagi kalau yang kita beli RM10, RM20 kita beli makanan. Kalau tak memenuhi selera kita, macam-macam komen yang kita berikan kepada makanan tersebut. Ini akhlak yang sangat mulia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita mengenal Rasulullah dari segi jasa dan pengorbanannya, kalau kita kenal Rasulullah melalui akhlaknya, kita akan rasa rindu, kita akan rasa sayang kepada Rasulullah melebihi kasih dan sayang kita kepada mak ayah kita, pasangan hidup kita, anak kita dan manusia seluruhnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran diucapkan kepada Fadil Ustaz Haji Zakaria bin Usman di atas tausiah yang telah diberikan dengan tema pada malam ini, menelusuri sunnah Muhammad SAW. Jadi kita teruskan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Zul Ramli. Majlis dengan seluruh hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
وكفى الصلاة والسلام على سيد المرسلين المصطفى ثم آله وصحبه ومن اتبع وبعد. الفاضل أستاذ إمام kita, الفاضل Ustaz Zakaria, pengurusi surau SPAA. Saya baru jumpa Ustaz Zakaria di Lubuk dia. Biasa jumpa kat luar-luar 2 minggu sudah kan ya? 2 minggu sudah kita di Limbang, Sarawak. Saya tak sangka rupanya inilah tempat Ustaz Zakaria. Alhamdulillah, tak apalah kalau pun tak kambing yang untuk pun okey, alhamdulillah. Datuk Abdah dan pastinya yang saya hormati, saya kasihi Habib dan rakan-rakan yang memimpin qasidah Anjatan Puasa, hadirin hadirat yang hadir kepada cinta kasih kita kepada Allah, cinta kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang saya kasih sekalian, ketika setiap daripada kita telah membuka hati-hati kita untuk hadir pada malam ini, dan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita menambah kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang telah dibacakan hadis oleh Al-Fadhil Ustaz Zakaria sebentar tadi tentang tidak sempurnanya iman kita, sehinggalah Allah itu menjadi yang paling kita sayang pada mana-mana makhluk dalam dunia, tidak kira ibu ayah, anak-anak. Syekh Ma'ruf, semua kita yang hadir ini tahu tentang perkara tersebut. Mungkin semua yang dikasih sekalian, untuk kita buat beberapa perkara penting. Apatah lagi ketika kita duduk dan kita akan mendengar banyak tentang Nabi, cuma mungkin dilontarkan dalam bentuk qasidah, dalam bentuk ada nazah dan bait. Saya tuan-tuan, di tempat saya tak tahu di sini tuan-tuan ya, bila azan bunyi azan dia ya, muazzin akan melaungkan azan berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Tempat kami begitu tuan-tuan. Di sini macam tu juga ke? Saya sedang tanya tuan-tuan. Tak kasidah boleh juga bercakap di sini ya. Memang begitu ke azan caranya dilontarkan? Tak ya? Sebab saya tak sempat dengar tadi, materi tadi. Tapi kalau tempat saya, di tempat lain di seluruh dunia tuan-tuan, ialah macam tu. Batu imam pula bila baca Quran, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Tempat lain tuan-tuan, kat sini sama ke? Oh tak juga. Saya dah risau ni. Bentuknya macam mana tuan-tuan? Ada lagu, ada irama. Kenapa? Sebab hati manusia ini, dia tak boleh, hati kita ni kasar, tetapi dia ada soft spot dia. Dan sebab itulah azan dibaca dengan lagu ya. Sepatutnya azan dibaca lupus ya. Apatah lagi kalau kita cerita tentang Nabi ya. Boleh je yang baca tadi qasidah tu apa dia, Isfa'lana, Isfa'lana, wahai Nabi syafaatkan kami. Sebab Nabi sendiri sebut dalam hadis riwayat Muslim, ana awwalu syafi'un wa awwalu musyaffa'un, kata Nabi, aku pertama yang Allah izin beri syafaat. Maka bila Nabi cakap, adakah Nabi cakap hanya untuk cakap, untuk kita sebagai umat mengambil untuk kita jadikan amalan? Jadi sebab tu adanya dalam bentuk nazar. Dan kerana itulah semua yang dikasihkan. Cuma beberapa cabaran kita dalam majlis yang menyebut tentang Nabi ini ialah kita khawatir kita terlepas pandang, takut masuk dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmizi, hadis hasan sahih dalam riwayat Tirmizi dalam sunan dia, kata Nabi al-bakhil, dalam sunan Tirmizi, al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil, ataupun lebih tepat orang yang sangat bakhil. Sebab dia ada dua tuan-tuan. Satu orang bakhil
ialah orang yang duduk seorang-seorang dia tak nak selawat pada Nabi, walaupun kita tahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang batil ialah orang yang kalau dia duduk seorang-seorang, dia ada masa dia tak nak pun selawat pada Nabi. Ini orang batil. Tetapi Nabi menyebut al-bakhil, orang yang jauh lebih bakhil ataupun sangat bakhil ialah pun begitu dah disebut nama aku, kata Nabi, masih belum berselawat kepada aku. Jadi sepanjang majlis ini tuan-tuan, sebab akan banyak mendengar tentang nama Nabi, maka kita takut majlis ini menjadikan kita diiktiraf sebagai haji bakhil. Kita tak nak tuan-tuan pengiktirafan sebegitu. Jadi kita sentiasa alert dan peka apabila disebut tentang Nabi, tentang Rasulullah, tentang Sayyidina Muhammad, maka hendaklah kita sama-sama berselawat kepada Nabi SAW. Boleh insya-Allah tuan-tuan? Kemudian tuan-tuan, ada satu benda yang kadang-kadang kita tak perasan, ialah sebenarnya kalau saya nak meminjam kata-kata Sayyidina Anas ibn Malik, Sayyidina Anas ibn Malik ibn Zaid ibn Nadar ibn Damdam al-Ansari al-Khazraji. Siapa tak kenal Sayyidina Anas ibn Malik? Kata Anas ibn Malik, tidak ada pernah satu hari yang orang Madinah ini berkongsi gembira dan tak tahu macam mana nak luahkan gembira. Wajah bercahaya-cahaya, seronok bukan main. Orang-orang Habasyah seperti kebiasaan mereka, apabila mereka gembira, mereka akan macam kita kat kampung silat puluh tu, ya, bersilat yang bukan nak berperang tak, tetapi begitu budayanya. Dan kata Anas ibn Malik, aku tak pernah nampak orang Madinah ini terlalu bergembira dan berkongsi kegembiraan, melainkan pada hari datangnya Nabi. Melainkan pada hari datangnya Nabi ke Madinah Munawwarah. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, dan tidak ada hari yang lebih kami berkongsi kedukacitaan bagi orang Madinah lebih daripada hari kewafatan Rasulullah. Semua yang dikasih sekalian, sebab itulah bila kita datang untuk kita bercerita, dan biasanya qasidah ni tuan-tuan dia adalah bahasa cinta. Itu problem di sini. Sebab bahasa cinta hanya difahami oleh orang yang bercinta. Orang tak bercinta tak faham apa cerita bahasa orang bercinta. Tuan-tuan, dulu kita pernah dengar lautan api ke apa tu? Lautan api takut direndahi. Tengok kan bahasa cinta lain kan, Masya Allah. Satu saya tak gamak nak sebut sebab tak kuat cinta saya. Sahabat saya sebut Masya Allah, lautan api sanggup direnangi. Tuan-tuan yang faham bahasa itu siapa? Orang yang juga bercinta. Orang yang langsung tak bercinta, ni apa benda ni lautan api? Mana ada lautan api? Yang dimaksudkannya adalah fafi fuhadil muhibbi naran jawa. Dalam hati orang yang dimampuki cinta ada api yang menyala. Sebab itu masalahnya adalah bahasa rantaian qasidah itu adalah bahasa orang cinta. Dan bila dia cinta, bahasanya berbeza. Nak faham hanya jadi orang yang bercinta. Kita baca dalam syair Majnunul Laila Qais bin Mulawwah, amurru ala diyar Laila wa uqabbilu dhal jidar wa dhal jidar ولا حب الديار شغفنا قلبي ولكن الحب من سكن الديار. Imam Ghazali bila dia nak cerita tentang al-hub, al-ishq, al-syauq, dia bawa cerita dulu makhluk bercinta. Sebab kita tak akan faham cinta pada Allah, cinta pada Nabi, tapi tengok contoh orang bercinta. Amurru ala diyar. Saya baca tuan-tuan, jangan tiru aksi ni di rumah. Takut nanti Masya Allah ialah dibacakan dalam majlis Maulidun Nabi ni lah amalannya mungkin. Ini cerita Qais bin Mulawwah. Qais bin Mulawwah kisah benar. Dia bukan Romeo and Juliet yang memang hanya dibuat dan dikarang oleh Shakespeare. Tetapi Qais bin Mulawwah yang mencintai Laila al-Amiriyah. Dia seorang yang sangat mabuk cinta pada sepupunya. Ya, tetapi kemudian ayah dia tak setuju. Pada tahun 600 Hijrah ya tuan-tuan, kisah ni 60 Hijrah, 63 Hijrah. Maka ayah dibawa ke Taif dan didapati rumahnya di Putrajaya kosong. Masya Allah, Putrajaya hanya baru dibangunkan kemudian. Dan itu contoh saja tuan-tuan, selang-seli bagi biar terasa sikit kan. Orang kata apa? Kita kena rasa macam orang kata apa?
make it present, make it sense, barulah kita rasa dekat sikit. Kita ni. Maka ketika itu Majnun berjalan dan mendapati rumah Laila yang dicintai kosong. Apa dia buat tuan-tuan? Ni anak muda yang ada, jangan tiru aksi ni. Uqabbilu dhal jidar wa dhal jidar. Dia mengucuk dinding-dinding rumah tersebut. Allah, buruk no kan? Dan orang kata, kenapa? Kenapa teruk sangat kamu ni? Dia kata apa dia? Apa kata Majnun? Bukanlah dinding rumah ini yang mengkagumkan aku, menenggelamkan aku. Walakinnal hubba man sakana diyar. Tetapi kerana kepada siapa yang pernah duduk dalam rumah ini. Maka sebab itu semua yang dikasihan, kalau kita nak faham qasidah dengan bahasa orang tak cinta, tak jumpa. Bahkan kita akan mendapati bahawa banyak kerosakan. Kenapa? Sebab tafsiran dia adalah tentang syu'ur, tentang hati, tentang zauq. Kerana itu semua yang saya hormati dan saya kasihan, kita haraplah kita ni bertatih-tatih lah ya. Kita jauh sayang Nabi. Kita tak sama macam para sahabat Nabi. Sahabat Nabi jangan cakap hari-hari tengok Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibn Abi Qahafah, Uthman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy At-Taimi. Waktu zuhur solat dengan Nabi. Habis keluar untuk mereka biasanya makan sebab kebanyakannya solat, makan lepas solat. Hanya beberapa kunyah makanan berhenti, Ustaz. Basuh tangan, pakai sandal, keluar rumah, berjalan, bergegas-gegas, tercungap-cungap, berselisih dengan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Ibn Naufal, Ibn Abdul Uzza, Ibn Riyah, Ibn Abdullah, Ibn Qurtib, Ibn Razzah, Al-Quraisy, Al-Adawi. Bagi salam ya Abu Bakrin, dijawab salam, tapi meninggalkan Sayyidina Umar. Kemana Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan? Kemana Sayyidina Abu Bakar? Hanya berdiri di pintu Masjid Nabi. Hanya untuk lihat Nabi yang melayan tetamu yang datang. Tengok Nabi, macam seorang yang pergi tengok imam ustaz yang sedang mungkin melayan tetamu. Sampai satu tempoh dia berdiri, dia rasa puas, dia pulang dan berjalan pulang ke rumah berselisih dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, kemana tadi wahai Abu Bakrin, engkau menjawab dengan cepat seolah ada urusan sangat penting. Apa jawapan Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku rindu Rasulullah. Aku rindu Rasulullah. Daripada zuhur ke waktu makan tak sempat asar dah rindu pada Nabi. Kita berpisah 1400 tahun daripada Nabi. Cuba bayang kalaulah ulama tak dengan hikmah mereka mengajak kita umat-umat ini. Cinta ni tuan-tuan, hati kita ni dia tidak boleh ada kosong. Asal ada kosong akan ada benda masuk. Maka bila masuk cinta pada perniagaan, cinta pada rumah, cinta pada orang, cinta dan tepu cinta tersebut, maka tertendang keluarlah cinta pada Rasulullah. Dan inilah yang telah dilihat oleh ulama yang dengan sebab itu mereka mendapati umat menjadi lemah tak sekuat. Walaupun Masya Allah umat di akhir zaman dulu tak banyak universiti, zaman sekarang banyak universiti. Tetapi apa yang tak ada di zaman ini berbanding zaman dulu, yang tak ada adalah cinta pada Nabi. Maka sebab itu kita kita bertatih dan belajar sebenarnya, ya, untuk sama-sama kita membincangkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu yang saya nak sampai ni satu ni tuan-tuan. Maka bila kita hadir tuan-tuan, boleh tak kita tuan-tuan masuk saja dalam majlis ni, dia punya mood. Dia kena set mood. Kalau tengok setiap cerita sebelum dia punya sinopsis tuan-tuan, nak faham cerita kena tengok dia punya apa dia panggil tu? Genre. Baik. Katalah cerita tu cerita seram. Maka perjalanan tu kita kena prepare untuk seram. Kalau cerita humor, kelakar, prepare untuk kelakar. Maulid Nabi ni tuan-tuan cerita seram ke? Kalau tak seram, ceritanya tentang apa? Cerita tentang surur, gembira. Maka tuan-tuan, bila kita faham, maka setiap orang masuk dalam majlis ni tuan-tuan, jangan macam tengok cerita seram. Marhaban ya. Marhaban. Tetapi Masya Allah muka macam marah dan takut. Dia tak faham genre tuan-tuan. Maka akhirnya tak teli di antara apa yang kita dengar dan kita baca dengan apa yang kita buat dari sudut bahasa badan kita.
Tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan hari ini insya-Allah, pada kali ini tuan-tuan, kita hayati dia dengan kita tunjukkan rasa gembira itu. Tunjukkan rasa gembira tu tuan-tuan. Dan cara gembira paling mudah ditunjuk adalah dengan cara wajah yang manis. Tuan-tuan cuba jap kita test tuan. Kita test tengok ya. Kita dah boleh tak wajah yang manis untuk dengar cerita tentang Nabi SAW. Mari kita cuba tuan-tuan. Tolong tengok orang sebelah, saya nak minta laporan. Ya. Tolong ya. Tak tengok pun. Tengok orang sebelah tuan-tuan. Dia senyum ke tak tuan-tuan? Tak, tuan-tuan, maaf saya, seolah-olah kita ni tak jadi masalah nak masam. Seolah-olah it's okay, up to me lah. Tuan-tuan, Masjid Nabawi, sifat masjid dia ialah apabila orang masuk saja, mereka akan rasa mereka lebih rapat daripada kabilah dan keluarga mereka. Orang Arab ni tuan-tuan, mereka ada sistem asabiyah yang menyebabkan kalau mereka balik ke kabilah, mereka akan dirai dan disambut oleh kabilah. Tetapi Nabi berjaya membentuk masjid Nabi, siapa masuk, mereka rasa Masya Allah, ini keluarga yang lebih kuat daripada keluarga aku di sana. Inilah di zaman Nabi tuan-tuan, jom kita bawa. Sebab kita dah biasa kan tuan-tuan. Zaman Nabi tuan-tuan, akhi siapa nama? Sorry. Nizam ya. Tuan-tuan, kalau saya tengok Nizam, akhi Nizam, zaman sekarang ni tuan-tuan, biasa tengok, Nizam tengok saya tengok Nizam. Apa perasaan dalam hati Nizam? Tak ada perasaan. Saya nak cepatkan saja. Kita dah terbiasa tak ada perasaan apa-apa tuan-tuan. Saya tengok akhi Nizam, saya tak ada rasa apa pun tuan-tuan. Seperti saya tengok mineral water. Tak ada perasaan apa-apa. Zaman Nabi, sahabat tidak memandang sahabat, melainkan dalam hati rasa sayang, ya Allah. Tuan-tuan, ini yang tak ada pada hari ini. Kita bukan sekadar tak rasa apa, rasa menyampah ada. Dan kemudian ditanam rasa menyampah hari-hari tuan-tuan. Beza sikit je, tetapi tanam benci atas nama Nabi kadang-kadang. Atas nama kita nak menegak perjuangan dan kebenaran, tetapi menanam benci. Tuan-tuan, kita latih ni, kita datang ni tuan-tuan. Jom kita cuba insya-Allah. Betapa kita datang sama-sama, tunjukkan kegembiraan, campak saya rasa sayang pada Nizam. Bahkan kita tengok dalam Riyadhus Salihin, Nabi menyebutkan kepada para sahabat, ya, kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Nabi, contoh saya dengan Nizam, apabila kata Nabi, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Apabila kamu sayang pada seseorang, kamu kena bagi tahu pada dia yang kamu sayang kepada dia. Cuba yang Ustaz ya, di surau SPAA ni, setiap hari Masya Allah, Nizam, saya sayang pada Nizam kerana Allah. Nizam? Terkelu kan? Kalau saya jawab balik? Yang nak keluar tak keluar tuan-tuan. Sebab peliknya, sebab kita biasa kutuk orang, maki orang, benci orang, kadang-kadang atas nama agama. Kalau orang jahil kutuk sama kutuk itu tak pelik, tapi atas nama kebenaran, atas nama Al-Quran, atas nama hadis, kita kutuk orang tuan-tuan. Macam mana nak faham umat akhir zaman ni tuan-tuan? Maka insya-Allah tuan-tuan, jomlah sama-sama ya, sama-sama. Dan kankah Nabi sebut dalam hadis ketika dalam riwayat Tabrani, dalam Mu'jam dia, ataupun dalam Ibn Abi Dunya, dalam jalur dalam sanad yang berbeza tetapi dalam matan yang hampir sama, apa kata Nabi SAW ketika Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, ja'a rajulun ila Rasulillah SAW faqal, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah. Seorang lelaki datang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, siapakah manusia apakah amalan yang paling disayangi oleh Allah? Apakah amalan yang paling disayangi oleh Allah? Ni kita buat malam ni tuan-tuan. Apa jawapan Nabi SAW? Ahabbul a'mali ilallah anfa'uhum linnas. Amal yang paling disayangi oleh Allah adalah apabila kamu memberikan manfaat kepada manusia. Baik, subjektif. Maka Nabi detailkan. Dan Nabi kata, wa ahabbul a'mali ilallah. Tadi manusia yang paling disayangi, sekarang amal yang paling disayangi. Kata Nabi, sururun tudkhiluhu ala mu'min. Adalah rasa gembira yang kamu campakkan dalam hati orang beriman. Maka sebab itu tuan-tuan, conclusionnya, hendaklah kita masam dah buat tak tahu orang sebelah kan? Maka gembiralah orang sebelah tu.
saya tak apa jelas tuan-tuan pensyarahannya. Hadis dah tahu. Tetapi praktik seharian seolah-olah begitulah berlaku pada umat. Jadi hari ini insya-Allah marilah dengan Habib pun bersama nanti akan berkongsi tentang Nabi SAW dan semua yang dikasihan. Jom kita sama-sama dapat lakukan perkara tersebut. Jadi Ustaz Zakaria, Ana ni biasa Ustaz Zakaria. Ana ada meeting dengan TV Hijrah 9.30 KL. Jadi Ana makan dok tu tak dapat dah tuan-tuan. Jadi wakil Ustaz Habib jadi Ana minta izin untuk mungkin terpaksa bertolak dulu Ustaz Datuk. Orang tua berpantun kalau ada sumur di ladang bolehlah hamba menumpang. Kalau ada umur yang panjang, insya-Ar-Rahman wa insya-Ar-Razzaq wa insya-Al-Fattah wa insya-Ar-Rahim, insya-Allah kita jumpa lagi dalam taman sebegini, tapi dengan syarat tadi wajah semua mesti senyum dan kemudian rasa gembira, santuni orang sekeliling, dengar tentang Nabi. Setiap kali kita berselawat, insya-Allah kita pulang menjadi orang yang berbeza. Amin ya rabbal alamin. Saya dah ucap terima kasih, saya dah mohon kemaafan, maka insya-Allah saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi yang aku kepada bumi Madinah takkan terubah walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu yang
حبيبي رسول الله. InsyaAllah kita berbuat kepada Habib Najmuddin Osman Al-Khalid untuk menyampaikan tausiah yang pada tafadhal majur. Sana boleh tak? Tak sedap nak ada kuih kalau betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibul mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa darajat. Amma ba'du. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam yang dikasihi lagi hormati Al-Fadhil Ustaz Zakaria Osman Hafizahullah, Yang Mulia Datuk, para ahli jawatan kuasa, surau, para masyayikh, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak dapat digambarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dapat untuk kita berada di sini mengingati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kurnia Allah yang tak mampu untuk kita balas daripada kurnia ini. Ya, setiap yang kita terima, mungkin hadiah yang pernah diberikan kepada kita, maka kita berusaha untuk membalasnya semampu dan seboleh kita. Ada di antara hadiah yang diberikan kepada kita, kita boleh untuk membalasnya. Mungkin setimpal, bahkan mungkin lebih baik daripada itu, sebagaimana yang dianjurkan untuk kita membalas pemberian itu dengan yang lebih baik. Akan tetapi, ada pemberian yang memang kita tak mampu untuk membalasnya. Seperti orang yang lemas, seorang terjun menolong kepada dia ketika emas. Selamat dia dengan pertolongan tersebut. Soalannya, mampu tak dia membalas jasa orang itu dengan berhutang nyawa? Tak mampu. Ada sesuatu yang diberikan atau pertolongan yang diberikan tak mampu untuk kita balas. Demikian Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan kurnia kepada orang-orang yang beriman dengan diutuskan seorang rasul di kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang dikurniakan kepada mereka seorang rasul, Allah gunakan kalimat mannallahu 'alal mu'minin, iaitu maksudnya kurnia Allah yang kamu tak mampu untuk membalas, menggambarkan bahawa kurnia ini adalah kurnia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan sebab itu kita melihat kedudukan umat ini berbeza daripada umat-umat yang sebelumnya, sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan yang tak diperolehi oleh umat-umat yang sebelumnya. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita yang asalnya pada sebelumnya Allah menyebutkan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, iaitu semua mereka itu sebelum itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Datang baginda Rasulullah SAW, bertukar statusnya. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu telah menjadi satu umat yang disebutkan khairu ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Daripada asalnya fi dhalalim mubin, bertukar statusnya
khairu ummah menjadi sebaik-baik umat. Begitulah kita lihat bagaimana usaha baginda Rasulullah SAW yang mendidik dan menterbiah masyarakat pada waktu itu, yang digelar dengan bangsa al-ummiyin atau al-ummiyun. Mereka orang-orang yang tak tahu, orang-orang yang tak ada pegangan dan kitab. Orang-orang Arab tak seperti mana orang-orang Bani Israel yang mempunyai kitab rujukan. Mereka tak ada. Mereka juga tak ramai yang tahu membaca dan menulis. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan baginda Rasulullah SAW dalam keadaan mereka digelar dengan masyarakat jahiliyah, dan mereka yang beriman mengikuti kepada Rasulullah digilap oleh baginda Rasulullah. Digilap oleh baginda Rasulullah. Maka mereka berubah daripada gelaran tadi yang disebutkan golongan jahiliyah menjadi ashabi kan nujum, kata baginda Rasulullah. Sahabat aku bagaikan bintang gemintang. Tinggi, bercahaya indah. Asalnya rendah, dalam keadaan jahil, dididik oleh baginda Rasulullah SAW sehingga mereka menjadi tinggi dan cukup indah dan mulia seperti bintang, kata baginda Rasulullah SAW. Bahkan bintang itu bukan hanya dianya bersinar dan indah, Nabi suruh untuk kita ikut dan teladani, yang kalau sekiranya kamu sesat, kamu tak akan sesat ketika mana mengikuti kepada panduan bintang tersebut, iaitu sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ini nak menerusuri kepada sunnah dan sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun juzuk dalam kehidupan kita ini kecuali ada sentuhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Zakaria tadi hanya mengambil satu juzuk sahaja. Dalam bab makan pun, kalau kita lihat contoh dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah Al-Imam At-Tirmidhi, dalam bab lauk pauk Nabi SAW, bab idam Rasulullah SAW, itu yang paling panjang saya baca tajuk dia. Itu pun dah panjang lah. Kalau kita nak bicara malam ini pun rasanya kita akan makan masa yang begitu lama. Bermula daripada hadis riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal idam al-khal, sedap sebaik-baik makanan atau lauk itu adalah cuka. Itu pun dah tak habis dah kita nak cerita ni, kan? Nak menunjukkan betapa setiap daripada kehidupan Rasulullah SAW itu sebenarnya ialah merupakan daripada tauladan kepada kita. Tak ada satu dalam kehidupan kita kecuali ada sentuhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita tak tahu? Itu soalan dia. Ya, kerana kita yang tak mahu ambil tahu. Kerana kita yang tak mahu kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling tepat untuk kita sebutkan, kerana kita kurang cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Kerana kita ada rujukan cinta, seperti Ustaz Abdul Ramli sebut tadi, kita kena belajar dari pencinta baru kita faham maksud yang dimaksudkan sentuhan cinta tersebut, seperti mana cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang para sahabat tak ikut kepada Rasulullah? Bahkan perkara-perkara jibiliyat, iaitu perkara-perkara yang adat, kebiasaan yang sebenarnya tidak ada kena mengena dengan apa pun, asalkan melihat Nabi berbuat, mereka tiru dan buat. Haji. Sampai begitu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ikut peperangan bersama Nabi selalu, tapi orangnya kecil, betisnya kecil, badannya kecil, rendah orangnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tapi orang yang mahir dengan Al-Quranul Karim, kata baginda Rasulullah SAW. Pernah disebutkan ketika Rasulullah berjalan di hadapannya, dia mengikuti Nabi di belakang. Nabi melalui daripada pokok yang rindang. Maka Nabi pun menundukkan dirinya
ialah mengelakkan daripada terkena daripada dahan pokok tersebut. Maka lalulah baginda Rasulullah SAW dan setelah itu disusuli oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud kalau berjalan tak kena, dianya rendah. Tapi dia tetap tunduk juga ketika mana melalui di bawah itu. Sehingga ditanya, wahai Abdullah, untuk apa kamu tunduk? Kamu kalau jalan pun tak kena. Dia kata, kerana Rasulullah tunduk, aku tunduk, kata Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, tabarakallah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita selalu cerita kalau Anas bin Malik ni sebab apa? Sebab Anas bin Malik ni dia khadim, pembantu kepada Rasulullah SAW. Tapi pembantu itu atas dasar nama saja. Bahkan itu satu kemuliaan sebenarnya, bukan satu yang merendahkan. Mereka sendiri nak dinisbahkan seperti itu. Seperti Sayyidina Sauban, seperti Safinah. Mereka ini maulah. Mereka dah diberdekakan Rasulullah. Tapi tak mau nak lepas title tu. Nak digelar maulah Rasulullah SAW. Sebab itu satu kemuliaan. Kenapa? Sebab mereka tak diperlakukan seperti mana yang dipahami dengan pembantu ataupun hamba. Kata Anas bin Malik, 10 tahun saya berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Saya confused. Siapa yang lebih banyak khidmat? Saya ke atau Rasulullah? Saya keliru. Siapa yang lebih banyak khidmat? Saya ke atau Rasulullah? Kata Anas bin Malik, sepanjang saya khidmat dengan Rasulullah, Nabi tak pernah mengatakan kepada saya. Allah. Jangan kata tengking, marah, caci, maki. Perkataan yang paling ringan tapi mengguris. Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Allah sebut dalam Al-Quran, jangan kamu berkata kepada kedua orang tua kamu. Apatah lagi kamu menengking dan membentak kepada mereka. Kalau kamu nak berkata kepada keduanya, berkatalah dengan perkataan yang baik. Dilarang kerana apa? Akan mengguris perasaan. Tapi perkataan itu ringan. Bukan kepada orang tua, bukan kepada ibu bapa, kepada pembantunya Nabi tak pernah mengatakan La ilaha illallah. Betapa tingginya kemuliaan akhlak baginda Rasulullah SAW. Dan kata Anas bin Malik, tak pernah Nabi SAW sekiranya aku tak buat apa yang dia suruh mengatakan, kenapa Anas kamu tak buat apa yang aku suruh? Dan kalau aku buat apa yang dia tak suruh, dia tak mengatakan, kenapa kamu buat aku tak suruh ni? Tak pernah. Allah. Ada bos kita hari ni macam tu? Ada tak kita ni jadi orang yang memimpin macam itu? Jauhnya kita, kerana kita tidak mengikuti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu Anas kata, ketika melihat Rasulullah makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cari labu, kebetulan dihidangkan kepada Rasulullah daripada hidangan labu yang diletak dalam bekas yang ada kuah. Nabi SAW mengambil labu itu dikeluarkan. Menunjukkan Nabi suka untuk makan labu. Kata para salihin, Nabi SAW mengambil daripada dalam tersebut dengan tangan baginda Rasulullah SAW. Kalau ikutkan perbuatan itu, seolah-olah perbuatan yang kita mencelup ke dalam tempat dan bekas. Tapi Nabi buat seperti itu sebab Nabi tahu tuan rumah tu menantikan perbuatan itu. Kenapa? Nak dapatkan keberkatan Rasulullah SAW. Jangan kita tiru. Kita dijamu kat rumah orang, ada tu, kita bercelup dalam tu. Nanti tuan rumah dapat keberkatan. Dia buang. Geli dia nak kang. Tapi kata Anas, bermakna aku tahu bahawa Rasulullah suka dubak, iaitu labu. Maka semenjak daripada itu, kata Anas bin Malik, dia budak-budak, labu itu termasuk dari sayuran. Kita tahu budak-budak tak suka makan sayur. Tapi melihat Rasulullah suka makan labu, kata Anas bin Malik, semenjak daripada itu aku suka makan labu. Dalam hal seperti itu pun diikuti oleh para sahabat. Kenapa? Kerana cinta. Di antara mereka yang sangat dahsyat mengikuti Nabi, yang terkenal adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang disebutkan orang yang paling dahsyat di dalam ittiba' kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan kalau dia pergi ke Mekah daripada Madinah, pergi umrah ataupun haji, dia pasti akan berhenti di tempat yang sama.
qada hajat di tempat yang sama, berehat di tempat yang sama, bahkan berpusing kadang-kadang itu dengan kudanya di tempat yang sama. Sehingga ditanya, wahai Abdullah bin Umar, kenapa kamu tak nak tempat yang lain dah, itu je balik-balik? Kata sahabat yang mengikuti kepada Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, ketika dulu aku mengikuti ke Mekah bersama Rasulullah, di tempat-tempat inilah yang Nabi berhenti, dan di tempat-tempat inilah Nabi qada hajat. Sampai begitu detailnya mereka mengikuti kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana cinta kasihnya kepada Rasulullah SAW. Hadirin rahmati oleh Allah, kenapa Nabi SAW itu ada dalam setiap daripada amalan kita, yang tak akan ketinggalan ada saja sentuhan Nabi? Kerana Nabi sayang kepada kita. Kerana Nabi nak supaya setiap daripada apa yang kita buat ada nilai di sisi Allah SWT, kalau situ ada sentuhannya baginda Rasulullah SAW. Sehingga dalam perkara-perkara yang disebutkan adat kebiasaan, ada di situ daripada petunjuk Rasulullah SAW. Baik itu ketika mana kita bergerak ataupun diam, di rumah atau di luar, semuanya ada daripada petunjuk dan contoh daripada baginda Rasulullah SAW, agar supaya setiap daripada apa yang kita lakukan itu ada nilai di sisi Allah, bahkan ada nilai ibadah di sisi Allah SWT. Kenapa? Kerana nak balik daripada matlamat kita diciptakan. Ya Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba kepada aku, untuk beribadah kepada aku, kata Allah SWT. Jadi bermakna untuk menepati daripada maksud itu, sehingga Nabi SAW berada di dalam semua keadaan itu, sehingga kalau kita mengikutinya, maka kita menjadi benar-benar memperhambakan diri kepada Allah SWT. Hadirin rahmati oleh Allah SWT. Demikian sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Bahkan nak pakai selipar pun Nabi ajarkan. Kalau kamu nak pakai selipar, kata baginda Rasulullah SAW, maka sarungkan yang sebelah kanan dulu, kata baginda Rasulullah, baru kiri. Dan kalau kamu nak bukalah di sebelah kiri dulu, baru kanan. Masya Allah, sampai nak pakai selipar, nak buka selipar, diajarkan oleh baginda Rasulullah supaya kamu ada nilai itu. Tapi kita yang pakai buka selipar ni, yang dah satu hari dah berapa kali, ingat tak kita untuk nak ikut kepada baginda Rasulullah SAW? Kenapa yang kita kadang-kadang tak pun ikut? Kita tak terasa pun, kerana kita kurang cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab cinta ni, kata para ulama begini, cinta ni kana kalamuhu dhikran limahbubihi. Pertama, kalau orang yang bercinta ni, dia punya kata-kata mesti banyak menyebut orang yang dicintai. Yang tu yang suruh banyak selawat. Kalau nak cerita je, cerita banyak tentang Rasulullah. Itu para sahabat. Jumpa Rasulullah, duduk dengan Rasulullah, kadang-kadang duduk satu majlis, keluar je, tajuknya Rasulullah juga. Apa Rasulullah tadi? Kamu faham apa tadi? Tentang Rasulullah juga. Masya Allah. Punya sayang tu. Kemudian wasumtuhu fikran fi. Diamnya pun memikirkan kepada kekasih dia. Kalau bercakap, ceritanya tak ada lain tentang kekasih dia. Kalau diam pun fikirkan kekasih dia. Masya Allah, ini orang mabuk cinta dia panggil. Diam pun ingat kekasih dia. Dan wa amaluhu ta'atan lahu. Dan dia punya amal akan ikut dan taat kepada orang yang dikasihi. Itu tanda kasih tu. Masya Allah. Jadi ada tak sifat dan ciri itu kepada kita? Itu soalan dia. Hadirin rahmati Allah. Oleh kerana baginda Rasulullah SAW nak supaya kita ni dapat nilai dalam segala apa yang kita buat, sehingga diajarkan di kita daripada bangun tidur sampai tidur. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dalam satu riwayat menyebutkan, allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in. Kami diajarkan oleh Rasulullah SAW semua segala sesuatu. Pada itu ada orang yang dia tak berkenan dengan kata tu, mengatakan, iya ke ajar semua sekali? Nak buang air dia ajar.
kata Salman, hatta buang air pun Nabi ajarkan kepada kami. Masya Allah. Sampai begitu sekali. Tapi dalam kita melihat Nabi berikan sentuhan itu dalam kehidupan kita dengan kasih sayang. Ini yang kita nak tengok betapa Nabi sayang kepada kita. Sebab tu kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim disebutkan ma khuyyira Rasulullah sallam bainal amrayni ahaduhuma aisara minal akhar. Tidak ada yang dipilih oleh Rasulullah SAW daripada dua perkara. Yang satunya lebih mudah daripada yang lain. Kecuali yang dipilih oleh Rasulullah SAW, aisarahuma, yang paling ringan daripada keduanya. Selagi mana dia tidak ada dosa di situ. Kerana kalau ada dosa, Nabi yang paling menjauhinya, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya dalam Nabi pun nak berikan kita ni peluang untuk kita dapat untuk beramal ikut kepada Rasulullah SAW ni. Dalam amal kita, dalam perbuatan kita ni, yang kita sebutkan dalam kehidupan kita ni, Nabi pilih yang mana? Nabi pilih yang paling ringan. Nabi pilih yang paling mudah sekali. Nabi kalau ikutkan, Nabi mampu untuk nak buat yang paling hebat sekali. Tapi kerana memberi rahmat kepada umat dia, Nabi pilih aisarahuma, tapi ganjarannya maksimum. Subhanallah. Dan ini kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. A'malu yasirah, thawabuhul jannah. Dia punya amal kecil, sampai dia punya ganjaran boleh sampai kepada syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi ini kasih sayang baginda Rasulullah SAW yang sepatutnya kita ambil peluang dalam ingatan kita dalam Maulidur Rasul ini. Adalah untuk kita menyuburkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan dengan cinta itu akan memudahkan kita untuk mengikuti kepada Rasulullah. Karena kalau kita cuba ikut tanpa cinta, bukan tak boleh, tapi banyak gagal dari berjaya. Kerana ikut tanpa cinta akan merasa bosan, akan merasa penat, akan merasa susah, akan merasa boring. Tapi kalau sekiranya dibuat dengan cinta, taklah rasa susah, tak akan rasa boring, tak akan rasa payah. Kerana orang yang cinta itu akan buat dengan kemanisan yang dirasai daripada apa yang dia lakukan. Sebab itulah Nabi suruh untuk kita cinta kepada Rasulullah melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain, hatta daripada ibu bapanya, anaknya, semua manusia, hatta dirinya sendiri. Subhanallah. Kerana kalau kita cinta kepada Rasulullah lebih ibu bapa kita, bermakna kita akan jadi anak yang paling berbakti kepada ibu bapa kita. Sebab kita akan sayang ibu bapa kita mengikut acuan baginda Rasulullah. Begitulah kita cinta Rasulullah lebih daripada anak kita. Kita akan menjadi ayah dan ibu yang paling pandai mendidik anak kita. Kerana kita mendidik anak kita mengikut acuan Rasulullah SAW. Bukan dengan hawa nafsu kita. Yang mungkin kita menyangka kita layan anak kita dengan kasih sayang, tapi merosakkan kepada mereka. Begitulah dengan pasangan kita, begitulah dengan jiran kita, dengan masyarakat kita, hatta min nafsihi, hatta daripada dirinya sendiri. Kata Nabi SAW, la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga keinginannya itu mengikuti apa yang aku bawakan. Kata baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mengambil daripada pesanan Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas memberitahu kepada kita betapa inilah tips untuk kita mendapatkan rahmat Allah, untuk kita selamat di akhirat. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada bagi kamu dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang terbaik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat ridha Allah dan yang nak selamat di akhirat, dan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita rahmat, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan kita,
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyuburkan cinta kepada Rasulullah, dapat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan akhlak-akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk dapat kita bersama dalam kebaikan, bersama insan-insan yang baik dan bersama insan yang terbaik baginda Rasulullah SAW di dunia, di barzah, juga di akhirat. Dan ya Allah, dengan cinta ini ya Allah, dan cinta Nabi Muhammad SAW kepada umat ni ya Allah, kumpulkan kami nanti di sana ya Allah, di bawah liwaul hamdi di mahsyar, dan juga dikumpulkan di dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Angkuhulana ya Rasulullah, angkuhulana ya Habibullah, angkuhulana ya Rasulullah, angkuhulana ya Habibullah. Jalan yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut. Barang siapa yang ziarah rumah baginda di Madinah, walau selepas baginda wafat, bagai sebasa Nabi hayat. Dengan Nabi di Madinah, jangan pula ku dipisah, sama dipilih ke jannah. Air mata terus mengalir, hatiku tetap merasa khawatir. Apakah kita akan terpisah? Bantulah cintaku ya Allah. Angkuhulana ya Rasulullah, angkuhulana ya Habibullah, angkuhulana ya Rasulullah, أبدروا قلوبهم يا معشر ذوي الألباب،
حتى أتلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما أنا أوان ظهور شمس الرسالة في السماء الجلالة خرج به موسوم الجليل بنقيب المملكة الجبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارة، فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى البطن أمه مسرورا أملأه به الكون نورا وأكله يتيما وأطهر وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فابتزى العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتبجيلا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمده. فلما اشتدت بها الطلب بإذن رب القلب وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرقت كونك هذا بوجود المصطفى أحمد ولهادي الكون أنسور وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمعا فخر المؤمن. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فلربي كل
حمد يا رب العالمين إذ حبانا بوجود المصطفى ذاك محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رأفته ورحمته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله الطاهرين وأصحابه السالكين على منهجه الرفيق اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمسنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع لخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه
وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معنا هم القضاء عن الوصول إلى مثلها، ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، واحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. واللهم اغفر لنا، اللهم بجاهه لنا ولوالدينا ومشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا، ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jazakumullah khairan kathiran diucapkan kepada Al-Habib Najmuddin Osman Al-Khairin di atas tausiah yang disampaikan serta bacaan doa yang telah dipimpin oleh Habib. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan yang banyak hasil daripada kita duduk dalam majlis ini. Mudah-mudahan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah dan berterusan insya-Allah. Dan untuk makluman tuan-tuan, puan-puan juga insya-Allah majlis seterusnya di Surau Putra Al-Amin pada malam ini insya-Allah lepas solat Isyak, tuan-tuan dijemput untuk jamuan makan di belakang insya-Allah. Dan di Surau Putra Al-Amin juga pada 18 Oktober ada satu lagi program yang saya kira besar, program My Quran Time, istimewa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazrul Ismail, Ustaz Qari Tirmizi Abdul Rahman, Ustaz Qari Ustaz Tirmizi Haji Ali, insya-Allah akan ke Surau Putra Al-Amin pada 18 Oktober. Jadi dijemput kepada tuan-tuan untuk sama-sama mengikutinya dan hebah-hebahkan insya-Allah bila sampai kepada tuan-tuan poster yang kita hebahkan insya-Allah. Saya kira itu sahaja untuk maklumat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.